InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Allah, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul, insya-Allah, untuk kita sama-sama membina satu kekuatan untuk bertambah lagi kefahaman kita, insya-Allah. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita, rendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan kerendahan hati itu kita akan diberikan Allah sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai hamba-hambanya yang tidak sombong, yang tidak sombong. Salah satu sebab, salah satu perkara yang menyebabkan kita lihat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kesombongan yang ada pada iblis, kesombongan. Jadi kita nak kena sama-sama membina satu perasaan bagaimana kita sentiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan hamba Allah, kita mulakan dengan sekejap, ada masalah mikrofon. Baik, kita mula dengan syahadah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hari ini bersyukur diberikan kehidupan, diberikan lagi masa, diberikan lagi umur oleh Allah untuk kita meningkatkan diri kita. Kita nak kena rasa bahawa segala perkara yang berlaku pada kita pada hari ini sebenarnya adalah merupakan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Allah hidupkan kita, Allah bagi kita rezeki, boleh meneruskan, dan kita tak tahu sampai bila. Mungkin ajal kita setahun lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin seminggu lagi, mungkin ajal kita lama lagi, kita tak tahu. Kalau panjang umur kita, marilah sama-sama kita berdoa supaya kita dapat menang bersama-sama dengan Al-Mahdiyin yang akan bangkit tak lama lagi. Kalaulah Allah izin kita gugur, maknanya kita dah sampai ajal, maka hendaklah marilah sama-sama kita berniat, ya Allah, hidup aku hari ini aku nak jadikan sepenuhnya berjuang pada jalan-Mu. Maknanya kalau kita bekerja, kita nak jadikan kerja kita tu sebahagian daripada perjuangan pada jalan Allah. Kalau kita di rumah jaga anak, jaga keluarga, jaga rumah, rumah tangga, kita nak niatkan bahawa hidup kita hari ini, apa yang kita lakukan dalam rangka nak membina kekuatan Islam semuanya.
Bila kita bantu kekuatan Islam, insya-Allah kita akan diberikan oleh Allah kekuatan berjuang berjalan Allah, dan insya-Allah mudah-mudahan matinya syahid fi sabilillah. Kita mintalah, dan kemudian sekiranya pada masa akan datang Allah uji kita dengan pertembungan dengan orang-orang yang menentang Islam itu, maka kita niatlah supaya kita berada dalam keadaan sentiasa menegakkan din Allah sehingga kita syahid pada jalannya, insya-Allah. Jadi kita masih berbincang pada hari ini berkenaan dengan solat daim, yang solat terus menerus, iaitu satu mekanisme untuk kita meningkatkan lagi diri kita dengan Allah secara mencontohi, menjadikan solat kita, kita punya sembahyang kita itu yang kita lakukan dalam fardunya, duhanya, witirnya dan sebagainya itu sebagai bekalan di luar daripada solat. Maknanya daripada solat kita nak membawa suasana dalam solat itu, suasana rakaat, suasana sujud, suasana berzikir, suasana baca Quran, suasana merendahkan diri kita dalam sembahyang tu, kita nak bawa keluar supaya mudah-mudahan apabila suasana itu dapat kita bawa keluar, maka dia akan membina satu bekalan pada kita. Zat ni bekalan yang boleh membawa kita kekuatan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita telah pun berbincang panjang mengenai tajuk ini. Ini mungkin yang hari ini yang ke-11, siri yang ke-11 mengenai solat daim ini, sehinggalah kita membincangkan dengan dalam tentang basirah. Begitu juga kita membincangkan contohnya semalam tentang latihan-latihan, dan kita masuk kepada proses macam mana nak menghidupkan solat daim ini. Jadi solat daim ini dia bukanlah solat fizikal macam mana yang kita faham dalam sembahyang-sembahyang yang kita lakukan. Tetapi solat ini dia dalam keadaan yang fokus kepada suasana hati kita, suasana roh kita, suasana di mana kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang digambarkan sebagai solat daim itu, kita membawa suasana hati yang ada dalam solat keluar solat. Yang sekarang ni kita membawa suasana-suasana yang ada di luar solat bawa ke dalam solat. Kita bawa dunia masuk ke dalam solat kita, jadi rosak solat kita, jadi tidak ada kekuatan. Jadi sekarang ni kita nak bawa apa yang sepatutnya ada dalam solat menuju keluar. Jadi apa yang kita bincangkan ni perkara yang sepatutnya ada dalam solat, tapi tak ada. Kemudian kalau tak ada, kita kena adakan dululah dalam solat kita tu. Kemudian lepas tu barulah kita akan dapat bawa kepada solat daim. Sebab tu orang yang nak mengikuti jalan ini, jalan tarbiyah solat daim ini, dia mesti semayang, mesti solat. Dia tak boleh tinggal solat. Malahan solat tu mesti dihayati, dibawa keluar. Jadi kalau tak hayati pun kita cuba memimpinnya, insya-Allah. Dan salah satu latihan yang penting untuk kita sama-sama membina kekuatan solat ini, solat daim ini juga, pada masa yang sama dia akan memperkuatkan diri kita, hati kita, untuk kita bawa ke dalam solat yang sebenar, solat yang sebenar, solat 5 waktu tu yang diwajibkan, dan begitu juga solat-solat sunat yang lain. Jadi dalam salah satu daripada perkara yang insya-Allah digambarkan oleh para ulama kita yang saya cuba himpunkan, dia tajuk ni dia tidak ada dalam satu kitab, tak ada dalam satu perbincangan, tidak ada, dia hasil daripada penelitian, kajian, dan kemudian kita cuba kumpulkan insya-Allah. Maka salah satu perkara yang kita dapati ialah bahawa solat sebenarnya ialah satu jalan untuk kita taqarrub. Taqarrub ni mendekati Allah. Taqarrub ila Allah bersama-sama dengan hati kita. Maknanya bersama dengan melalui hati kita. Taqarrub ila Allah ma'a qalb. Jadi inilah salah satu daripada training yang sebenarnya merupakan satu perkara yang penting untuk kita sama-sama faham. Bahawa solat itu bukan hanya sekadar kita buat sahaja, tapi sebenarnya membina kekuatan kita. Dan apakah yang kita maksud dengan taqarrub ila Allah ma'a qalb ini, iaitu kita mendekati Allah melalui hati ini. Maka kita nak memahami bahawa dalam kehidupan kita ini, perkara yang mendorong kita ialah hati. Hati ni raja. Dia lah menjadi raja, maknanya dia menjadi pemerintah.
And ala fil jasadi mudghah iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahil qalb. Pada tubuh badan manusia ada segumpal darah dan seketul daging. Yang mana kalau baik, baik semua sekali. Kalau rosak, rosak semua sekali. Itulah disebut sebagai al-qalbun. Qalbun ni hati. Dan hati ini dia merupakan kalau kita bahasa engineering dipanggil interface. Interface. Hati ini adalah interface. Hati ini sebenarnya di alam roh, di alam ghaib. Hati kita di alam ghaib. Jadi hati bukan jantung. Hati bukan jantung. Hati juga bukan liver, kan? Bukan. Hati inilah roh. Jadi yang kita maksudkan hati ini adalah roh yang ada dalam tubuh badan kita ini. Jadi itu hati yang kita maksudkan. Dan hati ini sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu yang ghaib yang kita tak nampak. Dengan mata kasar kita tak nampak. Dengan kasar kita tak boleh nak kesan dia roh ni. Dia merupakan satu yang ghaib. Tetapi di dalam hati itu ada interface. Kalau kita guna bahasa engineering, interface. Interface ni apa bahasa kita? Interface ni saya tengok sekejap, saya terlupa nak tengok tadi. Interface, interface. Apa interface? Interface. Dia punya translation tak betul. Interface ni antara muka ditulis sini kan, tak betul. Bukan macam itu. Itu bukan maksudnya. Interface ni kalau katakan fizikal ni, dunia sains ni, maknanya suara kita bercakap, kemudian lepas tu masuk ke mikrofon masuk ke mikrofon kan. Jadi antara suara bercakap tadi, gelombang suara masuk ke mikrofon, masuk terus pergi ke komputer atau pergi ke radio kita dengar speaker, kita punya speaker tu kan. Jadi mikrofon ni interface. Mikrofon ni interface kepada suara tadi. Maksudnya daripada gelombang bunyi dia tukar kepada electrical and sound wave. Sound wave tadi dia tukar kepada electrical, sehingga akhirnya electrical tu dia akan pergi masuk dalam bentuk kita gambarkan sebagai bunyi, dia keluarkan semua bunyi kita dengar. Jadi interface sebenarnya satu alat yang boleh digunakan untuk menghubungkan di antara satu perkara dengan satu perkara. Itu interface. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu saya pun tak pasti apa bendanya, saya tak jumpa lagi. Jadi maknanya hati ni adalah interface. Dia bukan saja alam ghaib, dia bukan saja berada dalam kita roh tadi, tetapi dia juga adalah interface. Interface ni maknanya dialah yang menghubungkan antara physical life, kehidupan secara fizik sini, fizikal ini, kepada kehidupan ghaib yang ghaib. Dia menghubungkan. Sebab kita ni ada kelebihan. Sebab kita ni ada yang fizikal. Fizikal ni lah wajah kita, tangan kita semua ni. Dan juga kita ada roh, alam roh. Ni manusia ni ahsanul khaliqin, sebaik-baik kejadian. Jadi ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi apabila kita melihat diri kita ni, maka dalam banyak-banyak kita kata anggota tubuh badan kita ini, termasuklah juga roh, hati tadi, dan akal kita, kemampuan untuk kita berfikir, kemampuan kita untuk menilai, melihat al-haq dan batil, itu kemampuan berfikir, itu menganalisa, itu akal. Jadi akal dan hati itu kan, hati ini yang menghubungkan dengan alam ghaib. Alam ghaib ni jangan fikir jin. Jangan fikir jin pula kan. Bukan. Alam ghaib ni maknanya yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha ghaib. Jadi dia boleh menghubungkan. Jadi hati inilah merupakan interface, kita panggil alat. Kita kata yang boleh menjadikan kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kalau nak mengenal Allah, makrifat kepada Allah tak cukup dengan akal. Tak cukup dengan akal. Macam mana kita nak mengenalkan dengan akal tadi, sedangkan akal tu hanya sekadar berfikir rasional, logik saja. Walaupun dia ada bersifat spiritual, akal ni ada akliyah iman, akliyah yang beriman tadi, tetapi dia dihubungkan dengan hati kita. Jadi dalam hati kita pula ada apa? Apakah dalam hati kita? Sebab tu dalam hati kita ada kekuatan, kekuatan gharizah, ataupun kita kata kekuatan kita kata naluri, naluri.
Naluri ni apabila kita kaitkan dengan sesuatu yang tidak tercemar, kan? Naluri, insting, naluri kita, perasaan. Jadi perasaan itu, rasa hati itu kekuatan dalam diri kita. Kalau seseorang tu marah, hatinya, rohnya marah, maka fizikal akan bertindak, kan, sesuai dengan kemarahan. Kalau hatinya rasa sedih, maka fizikalnya akan sedih, menangis, keluar air mata. Kalau marah mungkin muka merah, kan, mungkin tangan macam gini, kan, nak pukul orang contoh. Jadi apa yang ada berlaku di dalam hati kita, itu yang akan diterjemahkan di luar. Diterjemahkan, jadi menjadi interface, dia menghubungkan. Jadi hati ini adalah raja. Dan di situlah sebenarnya hakikat diri kita. Hakikat manusia itu bukan di fizikal. Sebab tu tak apa, ada orang Allah lahirkan tak cukup anggota, buta matanya, buta. Ada orang tangannya putus, tangannya kodong, tak cukup anggota. Ada orang mungkin fizikalnya, kan, luarannya ini dia cacat, ataupun ada orang yang miskin dan sebagainya lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat yang luar. Yang luar itu sebagai ujian saja. Kalau Allah bagi kita sakit, maka sejauh mana kita boleh sabar? Contoh, sabar tu hati. Sabar tu pada hati, bukan pada fizikal. Bukan pada fizikal, sabar tu di hati. Kalau Allah bagi nikmat, kan, sejauh mana kita syukur? Syukur tu pada hati, tu amalan hati. Sebab tu Nabi gambarkan Allah tidak melihat yang luar. Mungkin luar nampak miskin, mungkin luar nampak comot, mungkin luar nampak bodoh, nampak hodoh, nampak bodoh dan sebagainya. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam. Di dalam. Sebab tu kita kadang-kadang aulia Allah ni, orang yang nampak yang dekat dengan Allah ni, dia nampak miskin. Duduk pun atas tanah aja. Tidak duduk di atas singgasana, tidak duduk di dalam istana, kan, besar, tak. Mungkin nampak macam hina, tetapi rupanya hatinya, jiwanya itu lebih mulia daripada raja-raja yang ada di atas muka bumi ni. Sebab tu Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, gambaran kamu ni, fizikal kamu ni. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Tetapi Allah melihat kepada apa yang ada pada hati kamu, apa yang ada pada roh kamu, apa yang ada pada kepada niat kamu. Apa yang kat dalam, niat pun kat dalam. Niat bukan pada tangan, niat bukan pada lidah, tak, niat di dalam. Jadi sebab itulah kita nak kena faham solat daim ini satu yang amat penting dalam rangka kita ingin membentuk kekuatan kita untuk kita menjadi hamba Allah. Untuk kita mengenal Allah. Amat sangat penting. Kenapa? Dia akan fokus kepada rohiyah, pada hati. Dan inilah yang merupakan sesuatu yang perlu disentuh. Yang perlu disentuh untuk dibina kekuatannya. Kalau tak kuat, yang ni lemah, kita lemah lah. Dia bukan kuat pada fizikal. Hari ni orang duk jaga fizikal. Kalau muka dia tepek-tepek bagi nampak cantik, kan. Kalau mukanya dia buat macam-macam lah bagi cantik. Badan di inject bagi steroid. Macam gini kan, buat macam gini. Macam gini ke kan. Badan besar, badan kuat kan. Jadi sihat. Dia makan suplemen, macam-macam suplemen dia makan. Kalau kemudian dia pakaian dia pula hebat, pakaian dia. Kemudian kenderaan dia pula hebat, kenderaan dia. Jadi ramai manusia hari ini tertipu. Dia ingat bahawa manusia itu sebenarnya ialah apa yang dia nampak. Sebab pandangan yang sebenar tu bukan apa yang dia nampak. Pandangan sebenar ialah apa yang ada dalam hati tadi. Sebab tu Allah tidak melihat apa yang ada di luar. Itu penipuan. Sebab tu kalau kita nak tengok, nak pilih lah PRN di Melaka, dia nak pilih pemimpin, kita pilih yang banyak duit, luar ni hebat, pakai Hellfire lah, pakai Hellfire mau pergi kan, dengan ridernya, dengan dia punya duit yang banyak, dengan baju yang mahal, handphone yang hebat dan semua sebagainya, jam yang mahal, Rolex dan sebagainya kan. Jadi manusia akan tertipu. Tengok dia pula pandai cakap dia kan, meyakinkan, tapi dalam dia kan, cuba tengok dalam dia. Sembahyang pun tak, contohnya.
Macam mana dia nak memimpin masyarakat, nak memimpin rakyat? Dia sembahyang pun tak, dia dengan Allah jauh, bermaksiat, bermaksiat, skandal sana skandal sini, kan, dapat duit pun daripada benda yang Allah larang. Jadi kita lihat sini, manusia tertipu, nampak hebat, artis kan. Sebab tu hari ni kita tengok macam mana rosaknya dunia Dajjal menguasai hari ni. Yang menjadi idola ialah artis. Artis, sebuah artis pergi mana datang, kan? Kenapa? Sebab artis ni, nak jadi artis tu mesti ada rupa, kan? Nak jadi penyanyi pun mesti ada rupa. Sebab tu ada pertandingan, kalau tak silap saya lah, pertandingan suara kan, tanpa melihat muka kan. Dia pusing agaknya lah. Lepas tu dia pusing tengok penyanyi, pusing kan, apa entah nama pertandingan tu kan, saya pun tak tahu kan. Jadi hari ni tengok yang rupa, tengok luaran. Sedangkan orang beriman, dia tak tengok luar, dia tengok dalaman. Sebab dia tahu kan, dalaman itulah yang Allah tengok. Macam kita hari ni, hati kita, sejauh mana hati kita bertakwa kepada Allah, sejauh mana hati kita beriman kepada Allah, itu yang Allah tengok. Itu yang hakikat sebenar kita. Kita sembahyang, Allah tak tengok kita sembahyang fizikal, macam mana yang kita tengok tadi, yang disebut kan, fizikal. Tapi Allah tengok apa yang dalam hati dulu. Kalau hati tak khusyuk, Allah tak pandang pun sembahyang, kan? Allah tak pandang, tak tengok pun, menyampah kan? Maknanya kalau kita ni menyampah kalau kita lah. Jadi kita lihat hari ni, sebab tu digambarkan Rasul SAW kan, sesungguhnya kan, apa yang dilihat oleh Allah itu ialah apa yang ada pada hati dia, roh. Jadi sebab itulah kita lihat hari ni, kita nak kembali kepada hakikat kita sebagai manusia. Apakah yang membezakan kita dengan yang lain-lain tu? Manusia ni, dia ada hati. Dalam hati itu ada kekuatan. Apa kekuatannya? Dipanggil perasaan. Perasaan itu kekuatan. Rasa hati itu kekuatan. Rasa hati itu kekuatan. Malahan kekuatan hati lebih daripada kekuatan minda. Ada orang kita tengok kan, dia boleh bengkokkan sudu dengan melihat. Kekuatan minda kan, boleh bengkok sudu. Hati lebih lagi daripada minda, kan? Lebih lagi daripada minda. Dia boleh go beyond physical, hati. Sebab tu ada orang tanya dengan saya kadang-kadang kan, Ustaz, besok kalau macam mana kalau masa Dajjal datang masa tu kan, kita kata mungkin komunikasi dah tak ada lah, sebagainya kan. Nak komunikasi macam mana kan? Orang putih kenal apa? Telepatik dia panggil. Telepathic communication, menggunakan minda. Dan orang Islam lebih lagi daripada telepatik, kan? Apa hubungan dia dengan hati? Hati dengan hati boleh bercakap. Tapi oleh kerana hati kita keras dan kotor, hati kita tak kuat, hati kita lemah, maka kita tidak boleh bercakap, tak boleh bercakap dengan tak boleh berkomunikasi. Jadi tak apalah, nak sebut kat sini bahawa hati kita satu kekuatan. Kalau hati kita lemah, maka lemahlah hidup kita sebenarnya. Kalau kita tengok sungguh-sungguh kan, sebab tu dia kata motivasi ni ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Ini istilah orang psikologi kan. Motivasi ada dua. Satu ekstrinsik, itu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi motivasi dengan luaran. Contohnya, dia akan belajar bila mak dan bapak dia selalu suruh dia belajar. Mak bapak dia mengajar dia. Mungkin mak bapak dia cikgu contohnya, ataupun ada suasana-suasana di sekolah, dia belajar. Contohnya ni ekstrinsik, ni faktor-faktor luaran. Tapi daripada dua ni, yang kedua ni ialah motivasi dari sudut intrinsik, dalaman. Jadi bila kita tengok kajian orang barat pun, walaupun bukan Islam, dia kata yang intrinsik ni yang penting, apa yang ada di dalam. Dia bukan apa yang ada kat luar saja, kat dalam. Jadi ni mereka kaji puluh tahun mereka kaji, akhirnya jumpa hantu. Itulah dia. Maka kita dah jumpa lama dah. Apa kata Rasul, apa firman Allah? Innallaha la Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada manusia itu, kaum itu, keadaan dia daripada buruk kepada baik contohnya kan, melainkan dia mengubah apa yang ada di dalamnya, roh dia tadi, hati dia. Jadi sebab itulah kita nak sebut hari ini, salatud daim, mereka yang ingin berada dalam keadaan mengenal Allah, mereka ingin sama-sama mendekati Allah, maka sebenarnya
taqarrub ma'allah itu, taqarrub ila Allah itu, mendekati Allah itu, dan mestilah bersama dengan hati. Hati. Sebab tu hati ini menjadi fokus kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat tu namanya hamba ataupun namanya orang Afrika, Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, walaupun dia nampak macam kulit hitam, nampak seperti tidak berpelajaran, Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu hanya seorang hamba yang dibebaskan, seorang yang datang daripada Afrika, gelap gelita. Kita kata gelap lah, kulitnya tu tak cerah contohnya. Jadi walaupun tak handsome lah, kita kata banding dengan orang lain agaknya lah, tetapi hatinya itu hebat di sisi Allah. Sehingga kan Nabi katakan dia sebelum masuk syurga dah dengar terompah Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah tarik dia naik kuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Bilal ni antara orang yang hebat, walaupun nampak macam hamba biasa, orang tak ada apa-apa lah, miskin. Kita hari ni nampak hebat. Kalau imam tu mesti pakai serban, mesti pakai jubah. Kalau tak pakai jubah tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Kalau yang pakai t-shirt aja ataupun pakai biasa je nak jadi imam, tak susah lah orang. Apa ni, jadi imam macam ni kan, dia mesti pakai serban, mesti pakai kopiah kurang-kurangnya. Jadi kita nampak orang melihat yang luar. Tapi kita yang duduk dalam tarbiyah ini, maka kita ingin sama-sama memahami bahawa kita perlu memerhatikan hati kita, roh kita. Di situlah pandangan Allah. Di situlah Allah SWT menilai, penilaian Allah berada di situ. Ingat Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, apa yang ada pada fizikal kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat apa yang ada pada hati kamu, wa niyatikum, apa yang kamu niatkan. Jadi sinilah kita lihat perkara inilah yang penting. Okey, sebab tu contoh kita kadang-kadang saya nak ingatkan kepada diri kita, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seseorang itu kan bermaksiat sepanjang hidup dia. Ada seorang ni si A, dia buat maksiat, dia kafir, tidak beriman. Sepanjang hidup dia macam-macam dia buat. Jahat lah, bunuh orang lah, apa macam-macam. Dia tidak Islam. Tiba-tiba setengah jam sebelum dia mati, tarikh mati dia hari ini pukul 5 katakan. Tiba-tiba pukul 4:30 kan, dia duduk-duduk dalam keadaan duduk-duduk mungkin menunggu kematian dia, sakit sikit apa. Tiba-tiba dia bertaubat. Allah izin dia masuk Islam. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian selepas tu tiba-tiba pukul 5 dia meninggal. Allah bagi dia syurga selama-lamanya. Walaupun dia hanya setengah jam je masuk Islam, tapi syurga selama-lamanya. Kan, selama-lama. Bila hatinya telah mengambil iman Islam tadi. Ada juga orang yang telah beramal dengan amalan yang hebat. Kan, dia seorang muslim, mukmin, bertakwa, yazbillah min zalik, sampai ke akhir hayat dia tiba-tiba setengah jam sebelum dia meninggal dunia, tiba-tiba dia kufur, murtad, yazbillah min zalik, ikut dajjal. Maka Allah seksa dia selama-lamanya. Macam tak adil. Macam tak adil kan. Ada hadis Nabi kan, kamu melihat seseorang itu saleh, baik dan sebagainya, sehingga ada yang mengatakan dia ni ahli syurga, dan digambarkan satu kaki dah masuk syurga. Cuma satu kaki je, belum lagi nak angkat masuk syurga. Tiba-tiba di akhir hayat dia berpaling, dia kufur, maka Allah campak dalam neraka selama-lamanya. Ada orang yang nampak seperti ahli neraka, jahat dan sebagainya. Tiba-tiba di akhir hayat dia, satu kaki dah masuk neraka, satu lagi belum. Dia berpaling, dia beriman, dia bertaubat, maka Allah masuk syurga selama-lamanya. Macam tak adil lah. Jadi kalau kata kenapalah dia ni kan jahat sepanjang hidup, setengah jam aja dia masuk Islam terus dapat syurga selama-lamanya. Macam mana dia ni pula baik seumur hidup, tiba-tiba setengah jam buat jahat, habis. Dia keluar Islam, habis. Macam mana orang kafir pula, umurnya 60 tahun mati, 60 tahun aja dia hidup dekat dunia ni, tapi dia masuk akhirat, dibakar Allah selama-lamanya. Kenapa? Kerana Allah tidak melihat fizikal. Allah tidak melihat apa yang ada di luar. Allah tak tengok apa yang dibuat
fizikal tadi tu, tapi Allah melihat hati dia. Di akhirnya apa? Kata Nabi apa? Innal a'mal bil khawatim. Amal yang sebenar ialah amal yang menutup. Apa amal yang menutup? Sebab Allah tengok hati dia. Kalau dia beriman, masa dia nak mati tu dia beriman, dia bertaubat, bertakwa, walaupun dia kafir sebelumnya, kan, maka kalau Allah bagi dia hidup, mati dia tak, kalaulah dia tak mati lagi, maknanya dia hidup tu, maka dia akan beriman sepanjang masa, selama-lamanya. Kan, kalau 1,000,000 tahun dia hidup, 1,000,000 tahun lah dia beriman dan beramal, dia tak ubah dah. Sebab tu Allah bagi syurga selama-lamanya. Kalau bagi orang yang kafir tadi 60 tahun dia kafir, mati. Maka kalau Allah panjangkan umur dia 1,000,000 tahun, pun tetap kafir. Allah tengok hati dia. Jadi begitu juga Allah tengok hati kita. Kan, bila kita solat, Allah tak tengok luaran. Jangan kita terpedaya. Kita ingat kita dah solat dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita baca, hati kita tempat lain. Allah pandang apa solat kita tu? Kan, Allah pandang solat kita tu rosak. Jadi jangan terpedaya dengan yang fizikal. Jangan terpedaya dengan yang di luar. Kita puasa. Kata saya berpuasa, tapi hati kita seronok nak buat maksiat. Hati kita ngumpat orang, tengok orang, caci orang, dengki orang, dendam contohnya. Kan? Kita masih bersama dengan maksiat. Jadi sebab itulah kita gambarkan sini. Kan? Apabila kita memahami akan konsep solatul daim ini, solatul daim ini sebenarnya dia bukan hanya sekadar kita nak solat macam mana dalam solat biasa fizikal, tetapi dia merupakan satu jalan untuk membetulkan hati kita, jiwa kita, supaya hati kita, jiwa itu benar-benar ikhlas, benar-benar jujur, benar-benar sedik, benar-benar sedik dengan Allah. Sebab tu di kalangan kita ni, salah satu sifat orang yang duduk dalam tarbiyah ni, dia berlaku benar, sedik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hati dia tu benar, bukan luar nampak hebat, luar nampak kan jalan tu tunduk aja, kan, nampak sembahyang tu khusyuk, tapi hati dia penuh dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka untuk kita buat latihan salatul daim ini, maka antara perkara yang penting kita nak letak di sini ialah kita perlu memahami untuk kita taqarrub kepada Allah, untuk kita mendekati Allah, untuk kita menjadi hamba Allah itu, maka hati kita itulah merupakan fokus. Maka segala amalan-amalan yang kita lakukan, amalan zahir ni, mestilah kita hubungkan, kita lihat hati kita macam mana. Kita tengok hati kita, niat kita tu. Jadi sebab tu saya sebut banyak contoh sebenarnya kalau cerita ni, masa cukup tak cukup je lah. Contohnya kalau kita tengok bagaimana keadaan orang yang bertaubat di akhir hayat dia. Kenapa dia bertaubat akhir hayat dia? Kenapa orang tu jadi macam baik, tiba-tiba akhir hayat dia masa nak mati tu dia bertukar pula? Kenapa? Masalah hati. Allah Maha mengetahui. Kalau orang tu layak masuk syurga, kalau orang tu layak dengan redha dia, dengan redha Allah, maka walaupun dia pada masa hidup dia jahat, nah akhirnya Allah akan bagi dia kan hidayah, sebab hati dia baik. Contoh apakah antara contoh hati-hati yang akan ditolong oleh Allah? Hati yang akan ditolong oleh Allah, yang pertama sekali antaranya adalah hati yang rendah diri. Rendah diri, dia mengaku kelemahan dia. Itu antara yang penting. Dia tidak sombong, walaupun dia bukan Islam, dia tidak sombong. Ini antaranya. Kemudian yang kedua, antaranya hati-hati yang baik yang Allah akan pilih ni ialah hati yang sentiasa dalam keadaan suka tolong orang. Kerja dia nak tolong orang lah. Dia mengutamakan orang lain. Tak apalah, aku tak dapat, dia dapat, biar dia dapat, tak apa, biar. Contoh macam tu. Dia berkorban untuk orang, suka tolong orang. Ini pun antara hati-hati yang mungkin ketika hidupnya mula-mula dulu, dia lahir dengan ibu bapaknya orang bukan Islam, orang kafir, hidup dalam keadaan kufur. Tapi di akhir hayat dia, bila dia suka tolong orang ni, hati antaranya menyebabkan Allah beri hidayah kat dia. Banyak berlaku. Nampak pencuri, nampak pembunuh, tapi akhirnya dia bertukar. Ingat cerita yang 100 orang yang telah dibunuh 100 orang tu, 99 orang 100 orang tu, kan? Jadi hati dia betul-betul nak bertaubat. Mesti ada kebaikan, sehingga Allah memberikan dia menerima taubat dia. Sebab itulah
Yang perkara pertama sekali tuan-tuan puan-puan, kita mesti memahami bahawa hakikat amal itu ataupun hakikat lahirnya bermacam-macam amalan-amalan itu, ibadah kita, solat kita, puasa kita, sebagainya, suasana yang berbeza itu semuanya datang daripada hati kita. Kalaulah dia hanya datang daripada akal kita kenapa? Dia kata kita kena solat, nak masuk zuhur ni kena solat ni. Otak kita terlatih kan, otak kita fikir sebab diwajibkan, tapi hati kita tak nak. Maka itu berbahaya. Sebab hati kita yang Allah tengok. Allah tak tengok kepada solat fizikal tadi. Itu yang jadi solat tu, solat jadi macam burung patuk, patuk padi kan. Patuk itu kan, tak ada tumakninah langsung. Maka sebab itulah di dalam solat daim kita nak melatih diri kita bahawa kita mulakan dengan melihat di mana niat kita. Mula-mula kita kata tawajuh kan, semalam tawajuh ini kita menghadap Allah. Menghadap Allah. Kemudian selepas itu kita mula membesarkan Allah. Bila kita menghadap Allah, kita mula merasai keagungan Allah. Kita pun merasai kekerdilan kita yang semalam. Lepas tu kita pun mu'alajah, memperbaiki diri kita. Makin tunduk pada Allah, makin bertaubat pada Allah. Jadi pada hari ini kita nak melihat apa yang ada dalam hati kita. Maknanya apa yang ada dalam niat kita. Niat kita apa? Hati kita pendorongnya apa? Jadi kita lihat di sini bahawa untuk kita mendekati Allah, yang pertama niat kita mesti bersih. Saya tak nak pergilah jauh-jauh sangat tentang niat ni. Niat ni mesti bersih, maknanya niat kita ni apa yang kita nak capai. Apa yang kita nak dapat daripada kehidupan dunia. Apa yang kita nak dapat daripada solat kita, puasa kita, ibadah. Apa yang kita nak. Jadi kita kena tengok balik dalam hati kita. Ini kena berlaku jujur. Kalau kita bohong, dengan saya boleh bohong, dengan mak ayah kita boleh bohong, dengan suami isteri boleh bohong, dengan kawan-kawan boleh bohong, dengan Allah tak boleh bohong. Apa yang nak capai, apa matlamat kita, apa yang kita niatkan. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali untuk kita latih bila kita berada di solat daim, bila kita di luar kehidupan. Ini yang paling susah sekali. Setelah kita kenal Allah, kita nak betulkan niat kita tu. Dan sekarang ni kita baru nak kenal Allah, kita nak betulkan niat kita. Itu nombor satu. Jadi sebab tu Nabi gambarkan innamal a'malu binniyat. Semua amal bermula dengan apa yang ada dalam hati kamu, lintasan kamu tu, matlamat kamu tu, apa kita nak capai. Jadi sebab itulah dalam hal ini, perkara yang kita nak kena bersihkan selalu adalah niat kita. Kita kena jelas apa sepatutnya niat seorang beriman. Orang beriman ni apa yang dia nak capai. Kita pada hari ni, apa yang kita nak capai dengar kuliah duha ni kan? Apa yang kita nak? Ada orang dengar kuliah duha ni nak dapat maklumat je. Nok Azman cakap apa tu kan? Dia ni cakap benda-benda yang subversif ke, ekstremis ke? Ada orang dengar kuliah sebab nak tengok apa yang disampaikan. Ada orang dengar kuliah sebab dia nak cari point kan? Lepas ni nak bantai macam mana kan? Urabak tak urabak kan, contohnya kan? Ini mengutuk Al-Azhar ke, ni Wahabi ke, ni apa ke, nak dengar tu je. Jadi ada juga orang yang dengar nak dapat peringatan sebab dah tak ada kerja lain. Dia masa tu dia tak ada buat apa, nak tengok TV pun Astro dia tak bayar lagi, tak dapat tengok TV kan. Apa yang ada, ini ialah yang ada, dia kata. Tengok yang ini contoh kan. Ada orang pula memang betul-betul nak mendapatkan ilmu, kemudian nak mendapatkan supaya dapat faham, nak beramal dengan ilmu, supaya apa? Niat dia tadi. Niat dia kerana dia nak dapat redha Allah, nak amalkan. Macam kisah tukang batu. Ada tiga orang tukang batu. Tukang batu ni dia bekerja pecah batu, nak buat satu bangunan. Bangunan apa? Bangunan tu masjid kan. Tukang batu yang pertama ditanya, kenapa kamu buat pecah batu ni? Kamu tengah buat apa? Tanya soalan dia kan. Apa kamu buat ni? Niat dia kan. Dia kata, aku tengah pecah batu je, tak kisah apa-apa. Maka dapatlah dia pecah batu. Kerja yang sama. Orang nombor dua pula tanya, kau buat apa?
Kan aku pecah batu, aku tak nampak aku tengah bekerja ni. Kan buat apa? Pecah batu. Kan supaya dapat gaji. Dapat dia gaji lebih sikit daripada nombor 1 tadi. Niat dia. Kan kemudian yang seorang lagi, kamu buat apa? Pecah batu juga. Dapat gaji juga. Tapi aku pecah batu ni sebab nak bina masjid. Nak bina masjid ni. Aku bekerja nak bina masjid, nak bina kekuatan. Jadi dapat masjid, bina masjid. Niat beza. Kerja sama. Niatnya berbeza. Jadi di sisi Allah, Allah melihat apa yang ada dalam hati tadi. Barulah adil kan. Baik. Jadi sebab itulah di sini nombor 1, latihan untuk kita berada dalam solat daim ini, setelah kita belajar bertawajuh kepada Allah, kita bincang semalam lah maka hendaklah kita melatih hati kita, niat kita tu, apa yang kita hajatkan. Maka orang beriman, hajat dia cuma satu je, cuma satu je, iaitu mencari redha Allah. Nak cari redha Allah, supaya Allah suka kat dia, supaya Allah redha kat dia. Itu je niat orang yang beriman, yang paling ikhlas itu je. Kalau Allah bagi dia syurga, Allah bagi dia neraka, dia tak kisah. Yang penting dia dapat redha Allah, Allah redha kat dia. Kalau dia susah, kalau dia senang, dia miskin, dia kaya, dia sihat, dia sakit, sentiasa nak cari redha Allah. Ini orang beriman. Wa ridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Orang beriman ni, redha Allah tu yang paling besar pada dia. Dan kemudian itulah kejayaan yang paling agung. Walaupun dia miskin kat dunia ni, walaupun kat dunia ni dia berhadapan kesusahan, walaupun kat dunia ni dia berdepan dengan penyakit, kesakitan demi kesakitan, tapi dia sabar sebab dia redha Allah. Kalau dia kaya pula, kalau dia senang pula, kalau dia dekat keadaan yang berada pula, dia syukur kerana nak dapat redha Allah. Dia tidak lara, dia tak lalai, dia tak melampau batas, dia tak kacau orang. Allah bagi dia jadi sultan, Allah bagi dia jadi Perdana Menteri, dia dah ada kedudukan dah, kepimpinan sebagainya. Dia syukur, dia tidak melampaui batas dengan kuasa dia, contohnya tidak menyeleweng dan sebagainya. Jadi Allah tengok yang itu, Allah tengok apa yang ada. Jadi sebab tu salatul daim ini, hendaklah kita, salah satu latihannya ialah sentiasa membersihkan niat kita. Sentiasa membersihkan niat kita. Sebagaimana kita di dalam solat, mesti berniat. Kalau tak niat, dia tak jadi solat, kan? Jadi kena ada niat. Ini rukun. Baik. Jadi solat daim ini kita isikan dengan niat kita. Dan maksud niat ini, yang pertama sekali ialah dia sentiasa kena ada lintasan dalam hati kita. Apa pun yang saya buat, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa pun yang aku buat, sembahyang ke, bekerja ke, belajar ke, hidup, mati, nak hidup, semua lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah. Ni orang yang beriman. Jadi ini kita kena bersihkan, kena betulkan. Sentiasa kena betulkan niat kita. Sentiasa kita kena muhasabah niat kita. Walaupun kita dah lama buat benda tu. Kenapa? Kerana syaitan dia boleh berbisik-bisik. Dia boleh melalaikan kita, syaitan ni. Dia rasa kita buat amalan tu dah selalu buat, tiba-tiba kan niatnya bertukar lain pula. Mula-mula niatnya ceramah, tiba-tiba ceramah tu niat dia nak cari orang pula, nak cari pengikut pula, berubah. Mula-mula niat dia nak sampaikan dakwah, lepas tu nak cari rezeki pula. Jadi dakwah tu cari rezeki pula niat dia. Dia pun charge banyak-banyak macam-macam. Kena charge ni satu jam sekurang-kurangnya RM100. Kalau tengok kumpulan besar-besar, datuk-datuk yang dengar ceramah dia kata satu jam RM500. Kalau tak RM1,000. Tengoklah. Ada dulu pernah berlaku tempat saya masa di UAE dulu. Di kalangan ustazah kita yang dah terkenal, yang dah mula masuk dalam TV. Terkenal, famous, glamour. Saya tak sebutlah. Kat UAE tu ramai lah ustaz yang glamour kan, yang masuk TV ramai kan. Mula-mula mungkin tak ambil pun duit, contohnya sebab dia dah digaji dah kan. Lama-lama lepas tu dia mula demand. Ada satu kes ni, seorang ustazah, memang kalau saya sebut nama semua orang tahulah, semua orang kenal kan. Pelajar-pelajar nak ajak dia buat forum. Saya jadi penasihat persatuan pelajar masa tu, penasihat persatuan. Saya guru salah seorang pensyarah yang jadi penasihat persatuan pelajar tu.
apa ni, pelajar-pelajar kata nak jemput ustazah ni, terkenal ustazah ni, memang terkenal lah, kalau dia cakap semua orang suka lah. Jadi tak apalah, jemputlah, dia kata. Dia pun pensyarah UAE juga kan. Jemput, lepas tu dia kata, ustazah ni kata, cakap dengan dia, bila nak sebut, dia kata kalau dia keluar kat TV3 apa, at least RM1,000, dia kata. Sebut RM1,000, ya Allah, sebut RM1,000 kan. Kalau program-program macam ini, RM1,000 dia kata dapat daripada sponsor dia lah. Lepas tu bila dia tanya apa, dia kata berapa bajet nak buat program forum ni? Forum, bukan ceramah, forum. Ada 2-3 orang panel kan. Kata pelajar kata, kalau bajet ni, kalau token untuk penceramah ni 100 adalah ustazah, doktor. 100 adalah. Kalau setakat 100 boleh lah. Okey, tak apa, insya-Allah tak apa. Tu dulu, tapi saya tak jamin macam mana, sebab mungkin ada kokot, ada ceramah-ceramah lain ke apa. Saya kena tengok jadual saya penuh tak penuh dulu. Jadi bila dah sampai tu, pelajar-pelajar tanya, minta maaf lah saya tak boleh, saya dah ada tempat lain. Tak pi dia kat student. Tak pi kat student. Begitu juga ada seorang ni, laki-laki pula, ustaz pula. Ni saya sendiri, pengalaman saya sekali tu, saya pergi ke Ipoh. Kawasan Ipoh ada kawasan-kawasan orang asli, kampung orang asli, nak ceramah kat orang kawasan-kawasan situ lah kan. Jadi orang tu saya naik, masa tu saya naik tak larat, naik bas. Lepas tu dia ambil, dia pick up saya, dia bawa lah ke tempat tu. Dalam perjalanan tu dia cerita lah, sebenarnya kami ni nak panggil seorang ustaz ni, memang terkenal lah, dia sebut nama tu. Lepas tu saya kata, apa ya tak panggil? Panggil lah orang tu kan, lagi bagus dia. Saya ni apa ada, saya kata kan. Tapi dia kata kan, sebelum apa-apa lagi dia cakap dah. Apa dia? Saya selalunya kalau ceramah luar kawasan ni, outstation ni, saya tak larat, saya kena bawa kereta, tak boleh naik bas. Saya tak boleh naik bas, saya kena bawa kereta. Kalau tempat tak ada kata bang, naik kereta lah. Kata, jadi kalau saya nak bawa kereta, saya tak larat nak drive, kena ada driver. Jadi kena bayar duit minyak kereta, tol kereta tu sendiri. Kemudian lepas tu driver pula, nak kena bawa driver. Kemudian dia kata lagi, tak cukup dengan itu, nanti saya lepas ceramah tu saya nak kena rehat elok, sebab besok saya nak pergi sambung balik, nak ceramah tempat lain, jadi nak kena hotel yang elok sikit, dia kata. Paling-paling 3 star, 3 star ke atas lah, 4 star ke 5 star ke macam tu lah. Mana ada hotel pun mahal dah kan. Lepas tu dia kata nak kena consider lah. Dia suruh bayaran tu macam mana, sebab saya ada madrasah, saya ada apa nak kena bagi, minimal gini-gini gitu, gini-gini, RM10,000 lagi, RM10,000 minimal untuk satu ceramah. RM10,000. Saya tak nak cakap siapa, jangan tangkap, jangan tulis kat sana. Jadi RM10,000 orang kampung mana mampu nak bagi ustaz RM10,000, RM100 tu pun sengit-sengit. nak bagi jamu orang kampung makan. Jadi dia kata, RM10,000 ya ustaz. Tak apa ustaz, nanti kami bincang orang kampung pula tak cakap, tak call lah, sebab nak cari minimal RM10,000 nak bayar dia. Ini kisah benar tuan-tuan, dia cerita kat saya. Lalas dia panggil saya kan masa tu. Kalau nak bayar pun kan, bayar duit tiket apa, tiket bas cukup lah. Yang nak sebut kat sini, niat kita mula-mula okey, okey, tak ada apa. Tapi bila dah ceramah lama-lama, dah terkenal lah, famous dah, apa, masuk TV lah, masuk mana-mana lah, masuk forum perdana lah, dengan sultan, dengan apa, dia punya harga jadi RM10,000. Kenapa RM10,000 ustaz? Dia kata RM10,000 ni kenapa? Sebab saya ada madrasah, saya nak kena bagi kat madrasah juga. Tu alasan dia lah. Betul tak betul, Allah alam lah, kita rasa betul lah kan. Jadi maknanya yang pertama sekali tuan-tuan, dalam solat daim ni, kita nak latih niat kita kena sentiasa bersifat ikhlas, sentiasa kerana Allah. Ni nombor satu. Jadi apa pun yang kita lakukan, kita nak kena rasa bahawa kita buat ni kerana Allah. Ini latihan. Kita bekerja. Kita bekerja sebagai apa? Cikgu. Bekerja sebagai apa? Sebagai engineer, sebagai doktor, sebagai apa saja. Niat kita mesti nak dapatkan redha Allah. Dan apa tanda nak dapat redha Allah? Tanda nak dapat redha Allah ni tak ada apalah, melainkan kita tolong agama Allah, tolong Islam. Tolong Islam. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, perkara yang susah sekali sebenarnya ialah nak jaga niat kita tu. Bagi satu contoh yang lain,
Contoh yang lain, contohnya kita kata kan, kita dah mulakan masjid, surau ataupun program-program gitu. Tiba-tiba dah sampai beberapa tahun berlakulah bukan pilihan raya, pemilihan jawatan kuasa. Tiba-tiba kita tak terpilih. Yang terpilih orang muda-muda ni. Grup kita tak terpilih. Parti kita tak terpilih lah dalam pilihan raya tu. Bukan pilihan raya, pemilihan jawatan kuasa masjid, surau kan. Yang terpilih grup bebas. Bebas mana ni? Gagasan bebas. Muda-muda je kan. Jadi kita marah. Kenapa aku tak terpilih? Aku yang memulakan masjid ni dulu tak ada langsung. Masjid ni, surau ni tak ada. Aku yang cari duit, aku yang begini, aku yang begitu, sampai akhirnya engkau semua dapat menikmati masjid yang indah ini, yang nak semayang ada aircon dan sebagainya. Dia cakap apa yang dia buat lepas. Dia cakap apa yang dia buat lepas, apa yang disebut semula. Kenapa? Sebab dia tak terpilih jadi jawatan kuasa. Engkau tolak aku, engkau tahu tak barakah gini. Tuan-tuan dan puan-puan, asal dulu niatnya ikhlas. Niat tu ikhlas asal. Masa mula-mula nak cari buat masjid ni, kita kena ada masjid ni, tak boleh main kita. Bersusah payah 24 jam dia berfikir nak bina masjid tadi. Dan kemudian terbina masjid oleh kerana dia yang bekerja banyak sebagainya, orang lantik jadi pengurusi. Jadi pengurusi dia membuat sampai satu ketika orang tak nak dah ada pengurusi. Orang muda pula angin baru. Bukan sebab dia korup dah, dia baik, tapi orang nak pilih orang lain pula kan. Jadi pilihlah orang muda. Dia marah. Kenapa pilih orang muda? Maksudnya dia nak jadi pengurusi sampai matilah, begitu lebih kurang. Dia pun cakap, dia ungkit balik, akulah yang cari ni aircon ni, aku yang bagi semua aircon satu masjid ni, aku yang bayar ni, aku infak sekian. Tuan-tuan puan-puan, niat asal mula-mula tu kan ikhlas. Tapi tiba-tiba bila dia sebut itu, habis semua amalan dia. Dia ngungkit. Habis amalan dia. Habis. Tak ada habis satu. Yang cari masjid, yang infak aircon, yang apa bila dia sebut, niat tu dah berubah. Habis pahala dia tu. Nampak bahaya. Allah tengok itu. Allah tengok yang tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada fizikal. Masjid dah apa dia buat. Allah tengok niat. Walakin yanzuru qulubikum wa niyatikum. Allah tengok apa yang ada pada hati. Nampak? Jadi sebab tu kadang-kadang kita tak perasan, kita ingat aku dah banyak amal, aku dah banyak dakwah, aku dah banyak bekerja, aku dah banyak solat, aku banyak semua. Tiba-tiba berlaku satu penyakit, apa dia panggil? Sum'ah ni apa? Kita cerita ke orang. Apa amalan kita cerita ke orang. Cerita dengan hajat, orang cakap pandainya engkau, bagusnya engkau, alimnya engkau, waraknya engkau. Kau ni seorang yang cukup kuat beribadah. Orang puji. Niat tu je. Apa yang dia buat semalam? Saya semalam tahajud banyak. Saya buat ni. Saya tolong, saya sedekah orang, macam-macam kita buat. Tiba-tiba esoknya kita cerita kat orang, semalam saya buat begini. Dia tujuan cerita, niat dia apa? Niat supaya orang puji dia. Habis. Amalan tu habis. Allah tak tengok. Nampak? Jadi sebab tu kita nak kena tengok di dalam kehidupan kita ni. Kita nak kena tengok kita punya niat tadi tu. Supaya niat kita sentiasa satu je tuan-tuan puan-puan. Kita latihlah. Ni kena latih ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas ni dia tak harap pun orang cakap terima kasih kat dia. Dia tak harap pun orang cakap terima kasih kat dia. Itu ikhlas. Dia tak harap pun orang puji dia. Orang tak puji dia pun tak apa. Dia buat baik, dia dapat buruk pun tak apa. Sebab Allah yang bagi tu. Dia buat baik. Tiba-tiba yang dapat buruk gitu kan. Jadi buruk tu Allah yang bagi kan. Jadi dia rasa apa? Dia rasa sabar, dia nak syukur. Ikhlas. Jadi untuk kita nak melatih perkara itu, maka kita perlu sentiasa meneliti amalan kita. Jangan tengok yang luar, tengok yang dalam. Kita kena ada muhasabah. Semalam kita bincang muhasabah sikit kan. Kita kadang ada masa kita muhasabah. Kita tengok ini kadang-kadang rahsia kenapa amalan kita tidak meningkat. Amalan kita tak boleh istiqamah.
Kan kita buat macam-macam kita buat, tapi tak boleh istiqamah. Semayang tak boleh istiqamah, baca Quran tak boleh istiqamah. Kan? Kita punya apa namanya kebaikan tak boleh nak istiqamah, tak boleh istiqamah. Kenapa tak boleh istiqamah? Salah satu sebab niat tu berubah-ubah. Salah satu sebab niat tu bukan kerana Allah. Mungkin kita buat sesuatu kerana kita suka, bukan kerana kita nak beribadah pada Allah, kerana kita suka. Kenapa kau sembahyang duha ni? Kenapa sembahyang sunat duha? Kau ni nampak istiqamah. Sembahyang duha kita lah, orang tak tanya pun kita tahu. Kita sembahyang duha, tiap-tiap hari sembahyang duha. Kenapa? Supaya kita nak Allah bagi kaya kat kita. Kita buat tu supaya kaya, supaya nak kaya. Kenapa? Amalan ni supaya kuat. Jadi kalau kita niat setakat tu saja, maka dia tak ikhlas lah. Kalau gitu tak boleh ke kita niat kita doa, kita nak minta dunia, tak boleh ke? Boleh tak minta dunia doa? Boleh tak? Boleh. Awak tak boleh pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan minta dunia tu, kan? Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kepada aku dunia yang baik, kebaikan daripada dunia. Boleh tak? Ada tak? Allah ajar dalam Quran, ada kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Allah gambarkan, kalau kita doa dunia ni, jangan doa dunia saja. Dan bukan saja doa akhirat juga, tapi doa tu kerana Allah. Maknanya kita sembahyang duha, lagi sembahyang lagi miskin, lagi sembahyang lagi miskin, tetap sembahyang. Kita bukan sembahyang duha sebab kita nak kaya. Jadi kalau kita solat duha, tiba-tiba tak kaya-kaya, kita tetap solat sebab solat ni ubudiyah kepada Allah. Cuma Rasulullah sebut, siapa yang solat duha, siapa yang baca sekian-sekian, maka Allah bagi sekian-sekian. Itu Allah bagi sekian-sekian tu, kita buat tu, itu adalah merupakan hadiah daripada Allah. Allah nak bagi pun boleh, Allah tak nak bagi pun boleh. Ya, tapi kita buat kerana Allah. Baca suratul Waqiah. Kenapa baca surah Waqiah malam-malam? Supaya tidak miskin, supaya tidak disentuh oleh kekufuran, kefakiran. Kita baca, betul tak? Ada Nabi sebut begitu. Tapi baca surah Waqiah bukan sebab tak nak miskin, kerana Allah. Baca kerana Allah, kan? Kemudian miskin tak miskin, Allah bagi. Kalau Allah bagi, alhamdulillah, kita tahu. Macam kita bekerja lah. Contohnya, kenapa kamu pergi kerja? Saya pergi kerja kerana Allah. Kenapa pergi kerja ni? Sebab kerja ni adalah satu yang boleh dapat nafkah, dapat duit gaji. Duit gaji. Dengan gaji tu aku boleh tanggung nafkah anak, isteri dan sebagainya, contohnya kan. Boleh membiaya perkara yang diperlukan kan. Boleh infak pula kan. Jadi kerja tu menjadi ibadah bila niat kerana Allah. Tapi kenapa kerja tu adalah dia punya ganjaran dia, hadiah dia. Tapi tiba-tiba kita kena buang kerja, tiba-tiba bisnes kita bankrupt, tiba-tiba berlaku satu kita tak, niat kita tak berubah dengan Allah tadi. Mula-mula kita syukur dapat gaji. Bila tak dapat gaji, tiba-tiba syarikat bankrupt, tak boleh bagi gaji, contohnya kan. Kita sabar. Sebab kita kerja kerana Allah. Kita tahu kita kerja kerana Allah, bukan kita kerja kerana gaji. Macam kita sembahyang duha, kita sembahyang duha kerana kaya, kerana nak kaya sembahyang duha. Tak boleh. Syirik, kita mensyirikkan Allah. Jadi kerana apa? Saya sembahyang duha kerana Allah. Duha kita ni, niat kita. Tetapi macam mana kita kata niat itu betul-betul kerana Allah tadi? Allah bagi kaya ke, Allah bagi miskin ke, tetap sembahyang duha. Sebab kita sembahyang duha bukan kerana kaya miskin, tapi kerana Allah. Nampak? Baca Al-Waqiah, Allah bagi kaya ke, Allah bagi miskin ke, tetap baca surah Al-Waqiah. Sebab kerana Allah. Tapi fadilatnya, kelebihan dia, Allah bagi tidak fakir, contohnya tadi. Itu Allah bagi, kita serah ke Allah. Bukan kerana kita hajat benda tu kita, kan? Habis minta boleh tak? Minta boleh, minta kaya, minta kaya. Minta kaya kerana Allah. Jangan minta kaya kosong. Contoh kan. Jadi kita kena betulkan niat kita. Niat tu maknanya mesti lillahi ta'ala.
Mesti. Ini ikhlas. Ikhlas inilah yang akan menjadikan amalan itu berkembang, barakah dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang insya-Allah kita kena tengok dalam kehidupan kita, dan apabila berlaku pada kita, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Untuk itu maka ada tujuh sifat-sifat dalam hati kita yang wajib kita tengok dulu untuk ikhlas, untuk niat ni. 7 sifat ni. 2 daripadanya saya dah sebut semalam. Kemudian ada 5 lagi, yang mana ini adalah merupakan sifat-sifat uluhiyah kita. Sifat-sifat tauhid uluhiyah. Kita nak menyembah Allah. Kita nak menyembah Allah. Dia ada tauhid uluhiyah ni, maknanya apa yang kita lakukan tu nak mengesakan Allah dalam, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam sifat, dalam perasaan kita. Contoh, saya nak sebut sini sikit sebagai contoh. Yang pertama sekali saya sebut semalam kan, contoh yang pertama sifatnya ialah ketundukan dan penyerahan. Kita tunduk dan kita serah kepada Allah. Sifat orang Islam. Islam maknanya menyerah. Islam ni maknanya tunduk kepada Allah. Ini contoh. Jadi yang pertama sekali kan, sifat nak tunduk, ketundukan tu, pasrah, menyerah tadi tu, mesti kita ikat dengan Allah saja. Jangan ikat dengan lain. Ini nombor 1. Jadi 7 yang saya kata, saya akan ulas 7. Hari ini tak sempat, besok sambung. Yang pertama sekali pasrah, menyerah. Jadi kita kata saya serahkan sesuatu tu kepada Allah. Jadi kita menyerah kepada Allah, ketundukan. Jadi hati kita bila menyerah ni, kita nak menyerah. Apa yang kita nak serah hati ni? Kita nak serahkan hati kita ni sesuai dengan niat kita tadi, iaitu nak dapat redha Allah. Sebab tu nombor 1, kita sembahyang bukan kerana nak kaya. Kita buat bukan kerana tu, mari kalau tak kaya tak sembahyang, macam tu kan. Kita sembahyang bukan kerana syurga. Kalau tak ada syurga, kita sembahyang lah. Jadi kita sembahyang kerana kita menjunjung perintah Allah. Allah perintah kita, kita junjung perintah dia, kita buat. Dan kita buat perintah Allah tadi untuk mendapatkan semata-mata redha Allah sahaja. Ini maksud, ni hati kita yang pertama. Mana sifat ni, bila kita kata saya menyerah, maknanya saya nak cari redha Allah tadi, maknanya saya buat ni sebab Allah perintah. Allah suruh saya buat ni. Allah larang saya buat yang itu, so saya tinggalkan sebab Allah larang. Nombor 1. Pasrah, menyerah kepada Allah. Jadi bila Allah bagi kita qada qadar pula kan, tak elok kita kata saya sabar. Kenapa sabar? Sebab apa? Sebab ni Allah bagi juga walaupun tak elok. Yang pertama ialah pasrah, tunduk, menyerah kepada Allah. Ni sifat, maknanya ketundukan kita kepada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah. Ketundukan kita kepada perintah-perintah Allah. Larangan Allah kita jauh. Perintah Allah, ini nombor 1. Jadi tunduk kita, serah kita kata merendahkan diri kita tadi kan, ataupun kita sebenarnya yang pertama menyerah tu pada Allah saja. Pada Allah. Apa yang Allah qada qadar kita terima. Ini nombor 1. Ini nombor 1. Daripada niat tadi. Berlaku niat je maka berlaku yang ni. Yang ini akan menaikkan kita, kedudukan kita. Inilah sifat asas seorang Islam, seorang Muslim. Seorang yang ada Islam, Muslim, sifat asas dia ialah menyerah pada Allah. Menyerah pada Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Kerana Allah. Jadi hari ini kita nak tunduk bukan pada sistem jahiliah. Nak tunduk bukan pada Dajjal. Nak tunduk bukan kepada manusia. Pada manusia. Jadi hari ni orang tunduk pada bos dia. Bosnya cakap apa? Cakaplah, buatlah. Bos kata kamu kena buat yang ini. Tak maaf bos, ini maksiat. Maksiat ni. Tak apa, kamu buatlah. Kan saya bos kamu ikut je lah. Tak boleh bos. Ini benda ni mungkar ni, Allah marah ni. Contoh dia suruh kita buat benda maksiat. Akhirnya dia kata kalau kau tak buat, engkau berhenti kerja. Contoh kan, kau berhenti kerja. Tak apa bos, saya berhenti. Sebab Allah larang. Contoh dia suruh kita syirikkan Allah. Dia suruh kita minum arak. Arak apa? Arak timah kan. Ataupun dia suruh kita bunuh orang kan. Ataupun dia suruh kita buat benda yang tak elok. Tak apa bos tak suruh. Allah saya serah ke Allah, bukan serah ke bos.
kita tak serah. Sistem kehidupan kita ni, masyarakat kita dalam keadaan jahiliah, semua dalam keadaan susah, kita tak boleh serah pada manusia. Aku serahlah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Malaysia, aku serah pada menteri. Tak, kita kena ada penyerahan hanya kepada Allah. Kalau dipaksa kita buat benda yang mungkar, maksiat, jangan ikut. Bukan jangan ikut, tak boleh ikut, sebab kita dah serah. Ini nombor satu. Ini nombor satu. Jadi solat ud-daim itu, orang yang sentiasa dalam keadaan menyembah Allah, mengabdikan ibadat. Solat tadi, dia tidak akan menyerah pada makhluk. Ini nombor satu. Sebab apa? Saya seorang Muslim. Maksud Muslim apa? Maksud Muslim, saya seorang yang menyerah diri saya pada Allah. Faqad. Faqad ni semata-mata, tak ada lain dah. Itu maksudnya menyerah. Jadi hati kita tidak redha. Kalau tak boleh buat apa, macam mana? Contohnya kemungkaran, kemaksiatan yang ada, kita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa. Hati kita tak redha. Hati kita tak redha. Ya Allah, aku tak mampu nak buat macam-macam ni. Yang ni nak ubah sana, ubah sini, tak mampu, ya Allah. Tapi hati aku tak redha. Hati kita tak bersama. Jadi itu sangkut niat tadi. Niat yang pertama sekali, niat tadi akan membawa kepada menyerah kepada Allah. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. Kemudian ada 6 lagi sifat yang mesti ada kat dalam hati kita ni, dan barulah kita ni akan menuju kepada Allah, taqarrub dengan kekuatan. Kalau 6 sifat ni ada kat kita, insyaAllah kita akan ada kekuatan. Maka kita akan ada hidayah Allah. Datanglah Dajjal, datanglah tentera Dajjal, hati kita akan sentiasa dalam keadaan kekuatan. Iaitu kita nak taqarrub ila Allah ma'a qalb. Ini dah dimaksudkan, kita nak mendekati Allah dengan hati kita. Jadi dengan hati kita, bermula dengan niat tadi, bermula dengan niat, kemudian bermula dengan menyerah tadi, kemudian akan adalah sifat-sifat yang lain. InsyaAllah kita akan bincang. Dan bila kita melihat sifat-sifat itu, mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, al-mahdiyin. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan apa yang sikit ni dapatlah kita pelajaran dan pengajaran. Saya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kelemahan-kelemahan dalam penyampaian ini. Kalau dah ada apa-apa yang tersilap sebagainya, dan minta maaf pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, kelemahan kita, insyaAllah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istamat 'ala mahabbatika wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفعل الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni akan ada, petang ni pukul 3 sampai malam akan ada rally percakapan, perbincangan berkenaan dengan PRN Melaka. Jadi mereka menjemput saya insyaAllah malam ni pukul 9 gitulah, lebih kurang. Sampailah pukul berapa tak tahu. Jadi insyaAllah kita akan cerita sikit berkenaan dengan PRN Melaka, bagaimana kita boleh berperanan ke sebagainya. Kalau boleh
kita nak kena fahamlah beberapa perkara, insya-Allah. Jadi siapa yang kelapangan malam ni, insya-Allah kita akan cuba buat live FB di Ustaz Nur Azman pada masa sama yang ada di PPIM ke sebagainya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.